Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sama-sama dan seluruh sidang pendengar yang budiman yang sedia mendengar Radio IKIM pada pagi ini. Berkenaan dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sedia maklum bahawa pada setiap kali bulan Muharram kita akan menyambut, umat Islam akan menyambut hari kebesaran Islam, antaranya iaitu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam sejarahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan sampai di Madinah Al-Munawwarah pada 12 Rabiul Awal. Satu kelebihan yang patut kita tahu pada hijrah Nabi ini iaitu tarikh lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarikh hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarikh wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari yang sama. Tarikh yang sama 12 Rabiul Awal pada hari Isnin. Cuma persoalan kenapa disambut pada bulan Muharram. Jadi ramai yang bertanya berkenaan perkara ini. Jadi kita katakan bahawa permulaan tarikh yang disusun oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bermula pada bulan Muharram. Jadi seolah-olah tafaul ataupun untuk kita mengambil keberkatan dengan awal Muharram tersebut, iaitu dengan awal penghijrahan Nabi disusun takwim, maka kita mula menyambut ma'al hijrah tersebut. Sebab itu kita sebut ma'al hijrah, bersama dengan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa dalam hijrah ini sangat besar kedudukan dia dalam Islam, dan sangat banyak peristiwa penting yang patut kita ambil perhatian dalam peristiwa hijrah ini. Antaranya keterlibatan para sahabat Nabi, keterlibatan pemuda, keterlibatan wanita, keterlibatan kanak-kanak, keterlibatan golongan veteran dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah selepas ni kita akan terangkan lebih lanjut berkenaan perkara tersebut, insya-Allah. Insya-Allah itu dia gambaran awal satu tentang tarikh tersebut, penjelasan dan pencerahannya. Sebab maknanya ada sedikit kesilapan lah. Maknanya kalau lagu yang biasa kita nyanyikan, satu Muharram detik permulaan. Permulaan mungkin betul bagi tahun ataupun kalender hijri itu, tapi tarikh sebenarnya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada tarikh yang saya sebutkan tadi, 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal Nabi sampai di Madinah. Masya-Allah. Baik, itu antara sedikit, baru kita buka sikit tu cerita tentang iktibar menerusi peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ustaz Nazrul Nasir pada hari ini. Jadi mungkin kita nak kongsikan, kalau anda juga ada soalan saat ini nak diajukan pada Al-Fadhil Ustaz, boleh hubungi terlebih dahulu 0362051500 ataupun hantar SMS anda typekan IKIM jarakan soalan anda dan hantar ke 39111 ataupun tweet kami mention Radio IKIM FM ataupun like je di Facebook IKIM.FM. Baik, mungkin Ustaz di awal kalau kita lihat dalam sejarah penghijrahan Rasulullah SAW itu, kita kalau boleh kita tak nak umat hari ini bukan setakat menghafal perjalanan dari mana ke mana kan, berapa yang ikut semua, tetapi intipati penting antara dalam peristiwa hijrah itu adalah penyatuan antara Ansar dan Muhajirin dan sebagainya. Mungkin di awal ini Ustaz boleh berikan sedikit demi sedikit antara intipati penting melalui hijrah Rasulullah tu yang boleh kita jadikan sebagai ibrah dalam kehidupan kita. Baik. Pada mula sebelum Nabi SAW berhijrah, Nabi SAW dan para sahabat menerima tentangan yang berat daripada golongan musyrikin pada ketika tersebut. Jadi mereka meletakkan tekanan yang sangat hebat kepada kelompok sahabat. Akhirnya para sahabat, ada yang kalangan mereka yang meminta kepada Nabi SAW untuk beri izin kepada mereka untuk berhijrah. Dan kita sedia tahu kata hijrah ini pada mulanya di Habsyah. Dan kemudian barulah Nabi SAW mengarahkan para sahabat untuk berhijrah ke Yathrib, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Sebelum itu Nabi SAW mendapat mimpi. Disebut oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Beliau mengatakan bahawa dalam mimpi tersebut Nabi melihat aku dikelilingi oleh pokok-pokok kurma yang berada di antara dua bukit batu yang berwarna merah dan berwarna hitam. Jadi Nabi tergambar pada ketika tersebut pada mulanya sama ada di Madinah Al-Munawwarah ataupun di Bahrain. Tapi kuat dalam hati Nabi SAW bahawa itu adalah Madinah Al-Munawwarah. Maka keesokan harinya Nabi beritahu kepada para sahabat untuk pergi berhijrah ke Madinah, kerana di sana ada di kalangan sahabat yang mana akan memberikan pertolongan kepada golongan Ansar dan golongan Muhajirin pada ketika tersebut. Jadi ini isyarat pertama daripada Rasulullah untuk para sahabat pergi ke sana. Hijrah yang pertama kita tahu Nabi suruh pergi ke Habsyah adalah kerana Raja Habsyah yang pada ketika tersebut yang digelar Najasyi adalah seorang yang sangat
profesional dan baik dengan Islam. Walaupun berbeza pandangan pada permulaan, dan akhirnya beliau masuk Islam dalam keadaan senyap-senyap. Dan maksudnya Nabi suruh para sahabat ni untuk pergi ke tempat yang boleh untuk berikan bantuan yang baik kepada umat Islam pada ketika tersebut. Dan akhirnya Yathrib ataupun Madinah Al-Munawwarah ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat untuk para sahabat ke sana. Jadi dalam peristiwa pertemuan di antara Ansar dan Muhajirin ini sangat besar kedudukannya. Karena bila mana sahabat sampai di Madinah Al-Munawwarah, sangat disambut dengan baik dan disambut dengan penuh keagungan oleh golongan Ansar pada ketika tersebut. Mereka sangat mencintai golongan Muhajirin, malah memberikan tempat tinggal, dan sehingga kan kalau mereka ada banyak isteri, akan diberi pilihan pula kepada sahabat-sahabat yang tidak mempunyai isteri untuk berkahwin dengan isteri-isteri mereka selepas iddah. Selepas tamatnya iddah, maka mereka boleh berkahwin dengan golongan tersebut. Itu pengorbanan yang sangat besar. Suka bila Ustaz sebut awal tadi, cerita bila dalam peristiwa hijrah itu sendiri, semua golongan terlibat Ustaz. Daripada yang kecil sampai yang berusia, sama ada lelaki ataupun wanitanya, semua ada peranan masing-masing. Ini ditunjukkan hikmahnya sangat banyak untuk kita contohi sampai hari ini kan. Nak tanya sikit, mungkin Ustaz berpengalaman mengaji di Mesir, di bumi Al-Azhar itu. Macam mana sambutan Ma'al Hijrah di negara luar, khususnya negara Arab Ustaz? Mungkin boleh kongsi sikit dengan sahabat-sahabat kita, ataupun kami sendiri pun tak tahu macam mana sambutan di negara luar. Sambutan di negara luar biasa, cuma masih lagi diamalkan di masjid-masjid, di tempat-tempat yang pihak kerajaan Mesir dan sebagainya. Mereka akan sambut dengan cara buat macam kita buatlah. Kita buat ucapan, kita buat sambutan. Ada kuliah dan sebagainya, majlis jamuan makan dan sebagainya dilakukan di sana juga. Macam kita buat. Mengingatilah apa yang berlaku 1435 lebih daripada itu sebenarnya. Lebih daripada 1435 tahun yang lalu. Okey. Kita juga beri peluang untuk sahabat-sahabat sekalian, kerana ada soalan-soalan mungkin yang berkait dengan iktibar hijrah ini yang kita boleh guna pakai zaman ni. Macam-macam, dah 1000 lebih tahun kita tinggalkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi kita mungkin akan terlupa dan sebagainya daripada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat Ustaz. Mungkin apa cara yang terbaik Ustaz untuk supaya kita sentiasa diingatkan, dan apa cara yang terbaik tambah-tambah dalam zaman ini dengan teknologinya, orang tak tengok dah muka orang, duk tengok handphone, manjang duk kat rumah kan. Jadi itu cabaran juga teknologi dalam masa yang sama. Daripada peristiwa hijrah ni, apa agaknya iktibar yang boleh kita perolehi? Sebab tu saya sangat bersetuju dengan majlis-majlis yang sentiasa diadakan pada setiap tahun, seperti yang dilakukan di negara kita ni, iaitu majlis-majlis memperingati peristiwa ni. Setiap kali datangnya peristiwa yang penting dalam Islam, diingatkan dan diwar-warkan kepada seluruh masyarakat. Kerana dengan mengingati ini, memperingatkan kepada umat ini, insya-Allah dia tidak akan lupa. Generasi kita patut kena ketahui benda ni. Dan sirah Nabi Muhammad SAW ni adalah benda yang sangat penting untuk membentuk jati diri Muslim dan juga negara tersebut sendiri. Kerana bila mana kita belajar tentang sirah Nabi Muhammad SAW, secara tak langsung kita akan mengambil ibrah dan semangat daripada perjuangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga semangat perjuangan Rasulullah itu sendiri untuk dicontohi oleh semua lapisan masyarakat. Kerana Rasulullah uswah kepada seluruh lapisan masyarakat. Kalau kata seorang anak nak menjadi anak yang baik kepada seorang ibu dan ayah, maka kena mengambil contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Siapa nak jadi seorang suami yang baik, kena ambil contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang nak jadi seorang sahabat yang baik, kena contohi Nabi Muhammad SAW. Siapa yang nak jadi seorang ayah kepada anak-anak yang baik, kena contohi Rasulullah SAW. Semua ada. Lengkap. Sebab tu perlu untuk kita selalu adakan majlis sebegini, kerana majlis ini sangat baik untuk memperingatkan kembali. Kerana dia disebut dalam Al-Quran, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana memperingati itu sangat memberi manfaat kepada golongan mukminin. Jadi tidak patut sama sekali kalau siapa yang mungkin mengatakan ini bid'ah atau sesuatu yang tidak baik, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, boleh dilakukan selagi mana ia membawa pada kebaikan. InsyaAllah. Okey, ada satu cerita. Ada sahabat kita ni, tiada namanya di sini, dia mungkin tidak mahu menyebutkan namanya. Cerita tentang berhijrah. Biasa kalau kita berhijrah kepada yang lebih baik, kita akan rasa katanya lebih merasa jauh daripada sahabat yang dulunya kita sukai. Maknanya mungkin sahabat-sahabat dulunya mungkin adalah cerita-cerita
ceritanya, tapi lepas berubah tu seolah-olah menjarakkan hubungan dengan sahabat-sahabat. Mungkin Ustaz boleh jawab. Dia tanya ni, normalkah biasanya lepas orang hijrah ni dia akan rasa berjauhan dengan kawan-kawan yang terdahulu, Ustaz? Normal ke tidak tu? Pelik soalan ni. Tapi normal ke tidak agaknya situasi ni? InsyaAllah orang yang berhijrah ni yang akan berubah daripada yang sebelum ni mungkin kurang baik kepada yang baik. Dia akan rasakan satu suasana yang berbeza. Sebelum ni dia hidup dalam suasana berbeza, kemudian dia masuk ke alam yang berbeza. Dia akan rasa berbeza pada ketika tersebut. Sepatutnya kita yang berubah ni tidak boleh rasa begitu. Sebab kalau kadang-kadang kita yang berasa begitu. Kita yang membina jurang di antara kita dengan kawan-kawan kita yang lain. Sepatutnya kalau kata kita ingin berubah, kita kena letakkan kata kawan-kawan kita ni juga boleh untuk berubah macam kita. Jadi kita akan anggap biasa. Ya, kalau kata yang jadi masalahnya bila kita anggap kita berubah dan kita mesti ubah cara cakap kita pun kena berubah. kena jadi cakap pun macam ustaz-ustaz lah. Nak sikit-sikit ayat Quran, sikit-sikit hadis. Kadang-kadang cara berdakwah ni tidak semestinya dengan cara begitu. Ada cara, banyak cara yang lain. Kadang-kadang kita nak berubah tapi kita nak ubah mesti nak drastik tu. Mesti nak bagi kawan-kawan kita nampak perubahan kita tadi. Tak semestinya berubah tadi daripada mula pakai seluar jin, kita nak kena pakai jubah tu. Jubah manjang Jubah manjang. Songkok tak lepas. Ya. Tak semestinya begitu. Yang penting pakaian tutup aurat dan percakapan kita percakapan yang tidak bercanggah dengan syariat. Saya rasa itu tidak akan menyebabkan kita berbeza dengan kawan kita tadi. Dan dia pun tidak akan jauh diri dengan kita. Karena kalau kata kita membuka jurang, dia akan memandang kata kalau berubah macam ni keadaannya. Jadi saya tak mau berubah. Orang akan letakkan satu persepsi lain pula. Tambah-tambah kalau yang bagi persepsi negatif tu, lagi kita takuti daripada hijrah kita tu dia. Lagi bagus sebenarnya kalau hijrah lagi baik, lagi ramai kawan. Sepatutnya begitu. InsyaAllah. Biasa kita tahu lah macam mana perjalanan hijrah Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berperingkat secara dengan sahabatnya kat situ tunjukkan nilai persahabatan. Tapi di sebalik itu banyak juga cerita-cerita lain sebenarnya yang menggambarkan betapa Rasulullah SAW seorang insan yang hebat, yang arahan hijrah itu pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit Ustaz di sebalik penghijrahan Rasulullah SAW. Sebelum itu kabarnya umat Islam sendiri sudah pun ada yang berhijrah ke Madinah seperti Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin Ustaz boleh sambung sikit cerita dengan cerita pagi ni kan. Boleh. Dan ada juga yang tahap yang last tu kan bergerak. Kenapa Rasulullah SAW keluar lambat tu? Ini yang terakhir. Silakan Ustaz. Baik. Jadi peristiwa hijrah ini ada peristiwa yang besar dia punya kedudukan ya. Dalam sejarah dan juga dalam strategi yang disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahawa ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Rasulullah kalaulah sebagai ketua yang biasa, orang biasa, dilantik diri sebagai ketua. Dan tentu orang tu akan keluar dulu daripada tempat yang bahaya. Tapi beza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar yang terakhir. Daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terakhir sekali Nabi pilih. Dan Nabi tidak keluar selagi mana tidak mendapat arahan daripada Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana para sahabat dah keluar pergi ke Madinah. Beliau datang bertemu dengan Rasulullah minta izin untuk keluar. Jadi dia dah minta izin dah 4 bulan sebelum dibenarkan hijrah. Jadi bila mana dah minta izin, Nabi SAW kata kepada beliau, tunggu dulu. Moga-moga Allah Ta'ala akan berikan kepada kamu sahabat untuk kamu keluar bersama hijrah nanti. Jadi dia dapat faham hint tersebut bahawa dia akan dijadikan sahabat oleh Nabi untuk berhijrah kepada Allah Ta'ala di Madinah Al-Munawwarah. Sebab bila mana Sayyidina Jibril ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Sayyidina Jibril oleh Rasulullah, siapa yang akan menemani aku ketika hijrah nanti? Maka Sayyidina Jibril menyebutkan Sayyidina Abi Bakar akan menolong dan juga membantu dalam perjuangan hijrah tersebut. Jadi ini adalah yang telah ditetapkan oleh Allah sejak pada alam azali lagi. Dan Nabi SAW tidak keluar terang-terangan seperti mana Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar keluar terang-terangan. Dan ada persoalan yang selalunya ditanya oleh orang ramai kadang-kadang, kenapa Sayyidina Umar keluar dalam keadaan terang-terangan tapi Nabi keluar dalam keadaan bersembunyi? Adakah Sayyidina Umar lebih berani daripada Rasulullah? Adakah Rasulullah lebih kurang berani daripada Sayyidina Umar? Ini soalan ni baik dan jawapannya juga baik. Kata ulama, saya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau menyebut dalam kitabnya Fiqhus Sirah, dia kata kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu manusia biasa dan perjalanan dan pergerakan tadi adalah sebagai pandangan peribadi beliau yang tidak dilarang oleh syarak. Dan Nabi SAW adalah sebagai musyarri',
Musyarri' ini maksud dia orang yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk membawa syariat. Kalau Nabi keluar dalam keadaan terang-terangan, dah tentu orang akan datang, tidak akan ada pilihan untuk nak buat strategi. Semua mesti berani macam Sayyidina Umar. Semua mesti berani macam Rasulullah. Keluar terang-terangan, siapa nak lawan dengan aku, kita jumpa di belakang wadi sana. Terus. Siapa nak anak dia jadi yatim, siapa yang nak mak dia jadi hilang anak, siapa yang nak isteri dia jadi janda, temu aku di belakang bukit. Kalau Nabi kata begitu juga, dah tentu kita tidak ada pilihan melainkan kena menggunakan jalan yang sebegitu saja. Tapi Nabi gunakan jalan yang mudah untuk umat lakukan. Strategi itu yang penting. Maksudnya Nabi gunakan strategi sebagai jalan untuk menunjukkan kepada umat bahawa Islam ni jalannya banyak untuk kamu gunakan. Ada yang dengan jalan yang berani, ada jalan yang cara menggunakan strategi, tapi dengan cara yang pertama untuk nak menyelamatkan agama Allah. Yang paling penting sekali. Dan antara salah satunya juga kenapa Rasulullah SAW keluar akhir sekali sebab menunjukkan bahawa dia seorang Rasul menunggu wahyu daripada Allah. Dan kemudian dalam riwayat juga disebut Rasulullah SAW keluar terakhir sekali adalah kerana untuk membahagikan barang tinggalan yang ditinggalkan oleh musyrikin. Golongan musyrikin ni, walaupun mereka tak percaya dengan Rasulullah sebagai Rasulullah ni adalah utusan Allah, tapi tetap mereka tidak mengurangkan kepercayaan kepada mereka terhadap Nabi sebagai Al-Amin tersebut. Sebab tu kalau ada barang-barang mereka yang penting-penting, mereka akan tinggal di rumah Rasulullah. Seolah Rasulullah ni sebagai bank pada zaman tersebut. Sebab tu Nabi menjaga amanah. Sebab tu Nabi kalau keluar yang terakhir, dan Nabi letakkan Sayyidina Ali sebagai orang yang terakhir keluar, adalah untuk membahagikan kembali barang tersebut kepada pemilik asalnya. Ditandakan ini barang ni milik siapa, ini milik siapa, dibahagikan balik kepada tuan-tuan tersebut. Ini amanahnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Kita dah memanggil Ustaz. Kita ada Cik Halim dari Kota Kinabalu, Sabah. Silakan Cik Halim soalannya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mohon pencerahan soalan saya ni dengan Ustaz. Sebenarnya kan kita umat Islam sekarang ni, kita lebih berhijrah dari segi ilmiah, tapi tidak pernah berhijrah dari segi tindakan dan amalan. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih, soalan yang bagus kan. Kita hijrah dari segi penambahan ilmu banyak sangat kan. Sekarang ni di Malaysia ramai yang berkata doktor lulusan PhD dan sebagainya dalam luar negara. Tetapi ilmu itu hanya ilmu, tidak ditamsilkan dalam tindakan dan juga perbuatan. Ya. Sebab tu yang paling penting sekali kena hijrah dalam dua-dua aspek sebenarnya. Kita kadang-kadang lebih kepada kelulusan dan sijil dan sebagainya. Tapi kita terlupa dalam pembinaan akhlak yang paling utama sekali. Nabi SAW bukan menumpukan dalam satu bidang saja. Malah Nabi sebut dalam hadis, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi tidak sebut dalam hadis tersebut, aku diutuskan untuk menjadikan manusia ni orang yang mesti memiliki sijil yang banyak dan sebagainya. Tidak, itu tumpuan Nabi SAW. Kalau orang ni ada banyak sekalipun kelulusan dan sebagainya, tapi akhlaknya tidak terbina, tetap tidak akan mampu untuk membina negara yang baik, masyarakat yang baik, menjadi satu keluarga yang hebat dan sebagainya. Akhlak itu yang paling ditentukan oleh Nabi SAW. Dan malah Rasulullah SAW seolah-olah bila Nabi sebutkan bu'istu liutammima makarimal akhlak, disebut akhlak itu yang paling utama, adalah kerana ini adalah sebagai satu unsur yang utama dalam pembinaan sesebuah jati diri masyarakat tersebut. Jadi sebab tu saya kurang bersetuju dengan penghijrahan kita dalam ilmu ni sangat banyak. Dengan institusi pengajian yang sangat banyak. Kalau kita tengok balik zaman Rasulullah, tidak ada bangunan yang dibina pada zaman Nabi SAW. Yang ada hanya masjid Nabi SAW yang dibina dengan batu bata dan kemudian batang pelepah tamar dan batang tamar saja, batang pokok kurma. Tapi yang keluar daripada madrasah Rasulullah adalah golongan yang mampu membuka dunia, 2/3 dunia pada zaman Sayyidina Umar, dan menguasai dunia selama berkurun-kurun. Tapi zaman sekarang sangat banyak universitinya, sangat banyak bangunan, cantik bangunan, tapi yang keluar daripada bangunan tidak mampu untuk seperti cantiknya bangunan tersebut. Allahu Akbar. Itu tamsilan dan muhasabah untuk kita semua. Masya Allah. Zaman Rasulullah, berapa tamar itu saja yang menjadi dinding untuk menghalang ataupun menghadang para jemaah, termasuk Rasulullah SAW. Tapi hebatnya itu sampai sekarang Ustaz. Kita rasakan. Kita memang juga Ustaz ya, bila bangunan cantik, lawa dari segi luar, masuk dalam takut bila penuh cepat roboh. Maknanya kita rapur dari dalam, luar gah sangat kan. Tapi tamsilan juga lah tu. Metafora CCT ni bagi ni. Cik Putra dari Ceras ada soalan, silakan. Soalan saya yang pertama tentang hijrah ini, tahun hijrah ini bermula daripada
dikira apa tu daripada Sayyidina Umar yang memulakan tahun hijrah, ya. Jadi sebelum Sayyidina Umar, zaman Rasulullah, selepas pada nubuah Rasulullah di Mekah, apakah kiraan tahun di situ? Yang pertama. Yang kedua ialah nama-nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya, Safar, Zulqa'dah, Zulhijjah, adakah sudah bermula di zaman Mekah sebelum hijrah? Baik. Sebab ada orang yang mempertikaikan tentang doa akhir tahun dan juga awal tahun. Ada penceramah yang mengatakan Nabi tidak membaca doa akhir tahun dan tidak membaca doa awal tahun. Maknanya tidak ada hadis tentang tu, sebab Nabi hijrah belum berlaku. Itu mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih Cik Putra. Ini berhubung takwim ataupun kalender hijri kita, Ustaz. Mungkin ada jawapannya? Silakan. Baik, berkenaan dengan penyusunan kalender hijri ini bermula pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau menyusun sebenarnya bukannya dengan rekaan nama yang baru. Malah nama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu semuanya dah ada pada zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Dalilnya adalah daripada apa yang Nabi sebut ketika mana peristiwa haram. Yang waktu ketika mana bulan Hajjatul Wada'. Waktu Nabi akhir haji, Nabi bertanya, ayu syahrukum hadha? Hari apakah, bulan apakah ini? Maka sahabat-sahabat diam, tidak menjawab, kerana sahabat kata takut Nabi ingin mengubah nama tersebut daripada yang asal kepada nama baru. Maka Nabi, para sahabat kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka Nabi kata, bukankah ini bulan Zulhijjah? Maka bermaksudnya di sini, para sahabat seolah bimbang takut Nabi ubah nama. Bila bimbang ubah nama, bermaksud sebelum ni nama aja dah guna dah nama tu. Nama tu dah guna lama dah. Daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Sebab tu boleh ditentukan Nabi lahir pada tahun Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Tahun tahunnya tahun gajah. Ya. Maksudnya sebab dah ada dah zaman tersebut. Tahun itu dah ada. Dan berkenaan dengan pengiraan bulan tersebut, jadi tidak berlaku perbahasan di kalangan ulama. Cuma diletakkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai tahun pertama Hijriah. Sebab sebelum zaman hijrah, maka digelar sebagai tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ketiga kenabian, sampai ke tahun ke-13 kenabian, baru Nabi berhijrah. Selepas Nabi berhijrah, maka waktu ketika tersebutlah bermulanya tahun pertama hijrah. Macam mana sejarah permulaan perkara ni? Bila mana para sahabat zaman Sayyidina Umar nak menyusun takwim, ada berbeza pandangan. Sebahagian kata kita mulakan dengan zaman lahirnya Nabi Muhammad, sebab sama dengan Jesus. Seperti mana dimulakan tahun Masihi. Yang kita mulakan dengan tahun 1 Masihi pada lahirnya Nabi Isa, maka dimulakan pada tahun tersebut. Sebagian ulama, sebagian sahabat membangkang perkara tersebut, sebab nanti akan sama dengan kelompok itu. Jadi ada sebagian pandangan, macam-macam pandangan. Cuma akhirnya diletakkan peristiwa yang paling besar dalam peletakan negara yang besar dalam Islam, untuk pembinaan negara yang besar, adalah peristiwa hijrah. Maka kita mulakan permulaan untuk takwim ini adalah pada ketika mana 1 hijrah. Pada permulaan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan pada bulan Muharram, kerana bulan Muharram adalah bulan yang pertama dalam bulan Arab. Arab telah letakkan bulan Muharram, Safar. Susunan tu memang dah ada. Cuma dimulakan pada 1 hijrah adalah pada 1 Muharram tersebut. Sebab tu tak mula dengan Rabiul Awal. Sebab Rabiul Awal bukan awal bulan. Bukan awal bulan dalam setahun. Dan berkenaan dengan bacaan doa akhir tahun, awal tahun, ada yang kata bid'ah, ada yang kata ni tidak dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya kena ambil faham perkara makna bid'ah tersebut sendiri. Dan kemudian yang kedua kena ambil faham, kadang-kadang orang silap faham, dia menganggap bahawa perkara yang Nabi tidak buat itu yang akan jadi haram. Sedangkan yang menjadi haram adalah perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam Al-Quran Allah Taala sebut, "Wa ma ataakumur rasul faqudhuh wa ma nahaytum anhu fantahu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fantahu." Itu hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran, "Wa ma ataakumur rasul faqudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Jadi yang dilarang oleh Nabi SAW, yang disebut kata yang dibawa oleh Nabi kita bawa, yang dilarang oleh Nabi baru kita tinggalkan. Tak disebut pula dalam Quran, "Wa ma ataakumur rasul faqudhuh wa ma lam yaf'alhu fantahu." Yang tidak dibuat oleh Nabi baru tinggal.
Banyak benda yang Nabi tidak buat. Banyak perkara yang Nabi tidak buat, yang dibuat oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi perkataan yang disebut oleh para ulama usul fiqh disebut at-tarku laisat hujjah. Meninggalkan satu perkara tersebut oleh Nabi SAW bukannya hujjah pada perkara itu adalah haram untuk dibuat. Dan asal doa tersebut adalah perkara yang harus. Ud'uni astajib lakum, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Doalah, aku akan perkenankan. Dan Allah Ta'ala tak sebut pun, doalah pada waktu yang telah disebut oleh Nabi sahaja. Doalah pada waktu yang Nabi doa saja. Waktu lain tak boleh doa. Kalau macam tu tak boleh doa SPM kita. Bid'ah kita doa SPM. Zaman Nabi mana ada SPM? Betul. Itulah kita kadang-kadang kita yang suka sangat mengambil benda-benda yang kecil-kecil, tak nak mandang perkara yang utama di kalangan yang utama. Itu bila kita nak maju semua kan. Asyik ketikkan benda yang tak habis kesudahannya tu. Tak sudah. Sudahnya. Baik Ustaz, kalau kita lihat zaman umat terdahulu kan, golongan yang terdahulu, kalau kita lihat yang dikatakan masuk syurga itu pun juga banyak daripada golongan yang terdahulu. Sepatutnya peristiwa hijrah itu memberi satu kemajuan dan kekuatan, tetapi dalam konteks umat kita, umat Muhammad ni ibarat buih di lautan penuh banyak di lautan macam tu. Jadi macam mana Ustaz, sepatutnya bila berubah lagi kuat, lagi terbina tamadun, tetapi kita ni macam terbalik ke belakang. Macam mana tu? Dia antara sebab kenapa kita terbalik ke belakang ni, kerana kita tidak melihat orang terdahulu. Kita tersilap. Tak meneladani. Sepatutnya dalam falsafah Islam ni, kalau kita nak hebat, kena tengok ke belakang. Ada orang kata kita pandang ke depan. Betul. Pandang ke depan kita tak nampak apa. Sebab di depan masih belum tahu lagi esok akan berlaku apa. Tak tahu berjadi. Sebab tu kena tengok contoh yang ke belakang. Sebab tu dalam Islam kita kena tengok generasi yang terkebelakang. Yang dahulu ni mana generasi yang terbaik. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi sebut khairul quruni qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Nabi. Yang ini kurun Nabi dan para sahabat. Thumma alladhi yalunahum. Kemudian kurun para sahabat yang mana ada bersama dengan tabi'in. Thumma alladhi yalunahum. Kemudian kurun yang selepas zaman sahabat, zaman tabi'in yang berada bersama dengan tabi'in. Jadi kelompok ini sangat hebat. Kenapa? Kerana mereka terbina dengan 3 elemen yang penting. Yang pertama, para sahabat Nabi Muhammad SAW dan hidup bersama dengan Rasulullah, mereka terbina dengan iman yang sangat kuat. Antaranya dalam peristiwa hijrah, kalau kita tengok, keimanan dan ketakwaan mereka terhadap janji Allah Ta'ala itu sangat tinggi. Suraqah Ibni Ja'shum radhiyallahu anhu, bila mana dia nak serang Nabi SAW, dia nak tangkap Nabi untuk dapatkan ganjaran 100 ekor unta. Bila dia ligan dengan kuda dia ni penunggang kuda yang hebat. Dan pelontar lembing. Ya, pelontar lembing yang hebat, yang tepat. Kalau dia lempar memang tepat. Tapi kudanya terperosok masuk kaki ke dalam tanah yang kerah. Akhirnya berlaku 2-3 kali dia jadi takut. Dan bila naik gubar ataupun debu yang besar ketika sebut melembungi, sebab dia tak nampak Rasulullah. Menyebabkan dia jadi bimbang. Ini bukan manusia biasa yang aku nak tentang ni. Dan Sayyidina Abu Bakar waktu ketika sebut sentiasa berpaling ke belakang, bimbang dengan apa yang akan dibuat di Suraqah. Tapi Nabi tidak memandang langsung ke belakang. Nabi terus berjalan sambil berzikir. Akhirnya Sayyidina Suraqah, bila mana Nabi SAW, dia minta tolong kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar untuk melepaskan dia. Dan dia kata kepada Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, kamu lepaskan aku, saya akan bagi semua barang-barang saya kepada kamu. Nabi kata, kami tak perlu barang kamu. Nah, kemudian akhirnya dia nak masuk Islam. Dia ringkaskan cerita. Dia hatinya tenang untuk masuk agama Allah Ta'ala. Dan kemudian dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kamu akan janjikan kalau saya masuk Islam? Nabi kata, aku akan berikan kepada kamu gelang Parsi, Raja Parsi. Bayangkan, waktu tu Nabi negara pun tak buka lagi. Janjikan benda yang besar. Parsi pada waktu tu macam Amerika zaman lah. Kalau saya katalah kan, kalau siapa nak ikut saya, orang janji dengan saya, siapa, kalau ustaz saya ikut ustaz, dapat apa? Saya kata saya akan bagi kasut Obama. Gambarannya macam tu. Apa keadaan? Orang akan percaya tak nak ikut saya? Saya pegang apa? Apa jawatan saya? Saya boleh bagi kasut Obama dekat ni. Maksudnya nak bagi kasut pemerintah yang besar pada ketika tersebut, di negara yang menentang kuat dengan Islam pada ketika itu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Nabi bagi janjian tadi ni diterima oleh Suraqah, dan akhirnya kekuatan iman tersebut, kalau kata dia tidak mau masuk Islam, dia akan terus bangkang. Kamu negara pun tak ada, keluar pun senyap-senyap macam ni, macam mana kamu nak bagi kepada saya? Tak pertikaikan. Tapi dia tidak pertikai langsung. Ini dalil kata keimanan mereka sangat kuat, dan akhirnya Allah Ta'ala gantikan. Dan ini ada 2 kehebatan yang Nabi sebut dalam hadis ni.
Bila Nabi kata aku akan berikan gelang itu kepada kamu, bermaksud yang pertama akan dibuka kota Persia oleh Islam. Yang kedua, Suraqah akan hidup pada ketika tersebut. Ini dalil Nabi mengetahui perkara gaib. Nabi akan tahu kata Suraqah akan hidup pada ketika itu. Yang kedua, daripada peristiwa zaman sahabat, maksudnya imannya kuat. Zaman para tabi'in, ilmunya kuat. Ilmu para tabi'in ini sangat hebat. Saya minta maaf. Zaman para tabi'in ini amalan mereka hebat. Amalan mereka kuat, dengan tahajudnya, dengan ibadahnya sangat kuat. Dan zaman para tabi'in, golongan ini terbina dengan ilmu yang sangat kuat. Jadi tiga elemen ini sangat penting. Iman, amal dan juga ilmu. Tiga ni yang sangat penting. Kita ini yang kita tak ada. Kita kadang kita ambil satu saja. Kita ada ilmu, tapi amal kita kurang, iman kita pun bermasalah. Ya, hak tu sebab tu kita tidak boleh mampu untuk jadi seperti umat terdahulu. Tak sekuat umat terdahulu. Ya, tak sekuat umat terdahulu. Kadang-kadang kita kena dengar cerita juga, Ustaz. Baru kita dapat iktibar daripada kisah-kisah tersebut, dan kita ambil hikmahnya ataupun intipati daripada kisah-kisah tersebut. Sebab tu Imam Ibnu Uyainah ada sebut, bizikri salihin tatanazzalur rahmah. Dengan kita sebutkan nama orang-orang saleh, khususnya para sahabat, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan turun rahmat dalam hati kita. Akan rasa semangat untuk kita nak meniru jalan hidup mereka, insya-Allah. Selalu diingatkan. Sedangkan zaman dulu mana ada kemudahan sangat kan. Kita sekarang macam-macam. Sebab kita lah lagi kuat ataupun setanding dengan umat terdahulu, tapi ni tak, lagi kita lagi ke belakang. Lagi ke belakang. Itu lagi takut. Mudah-mudahan di tahun baru hijrah ni memberi platform pemulalah kepada hijrah yang lebih kuat ya. Kita ada memanggil Ustaz Cik Khairi dari Perak, silakan. Soalan saya kepada di panel tentang bagaimanakah dikatakan hijrah dalam konteks negara kita. Apakah hijrah yang mesti dibuat berbanding dengan hijrah di zaman Rasulullah? Mungkin di zaman kita boleh hijrah dari segi sifat-sifat tabiat buruk kita kepada satu nilai ataupun falsafah yang lebih baik. Mungkin minta pencerahan daripada di panel. Sekian, terima kasih. Baik. Sama. Kita kaitkan dengan zaman sekarang, Ustaz. Baik. Jadi soalan yang baik, dan terima kasih kepada yang bertanya. Berkenaan dengan hijrah yang patut kita konteks zaman sekarang ni dalam negara kita dan sebagainya adalah penghijrahan daripada satu aspek ke aspek yang lebih besar lagi. Sekarang kita tumpu kepada aspek ilmu, aspek berkenaan dengan pembinaan jati diri dan sebagainya. Cuma kita nak kesan daripada pembinaan tersebut. Kesannya nak lahirkan generasi yang mana mampu untuk membina negara dan membina masyarakat, dan mampu untuk menjadi penyejuk mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau tak mau kena ikut syariat Allah Taala. Kena ikut syariat Allah Taala secara sepenuhnya, dan kemudian mengagungkan syariat Allah Taala, mencintai Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar pengagungan. Itu dengan mengakui bahawa syariat Allah Taala yang terbaik, dan seluruhnya yang ada di muka bumi Allah Taala mesti tunduk kepada kalimah la ilaha illallah. Maka itulah yang terbaik untuk kita bina pada waktu sekarang ni. Ya. Baik, mungkin sebelum kesimpulan, ini saya terlintas, saya minta lagi lah Ustaz. Mungkin mujuk Allah SWT kata Al-Quran itu diberikan kepada umat Islam, kepada umat Muhammad SAW yang tak ada pada umat terdahulu. Kalau lah Allah kata aku bagi Quran ni general, kaum paling hebat, siapa hebat dia dapat. Agak-agak macam mana kita pada hari ni, Ustaz? Kalau sedangkan ada Quran pun kita tak pernah ikut, masalah dia tak apa-apa, tapi dia mengkaji, dia hebat seolah-olah macam dia ada Al-Quran. Ya. Sebab tu kalau kata Allah Ta'ala letakkan syarat macam tu, kita ni lagi teruk pada lembu lah sebenarnya. Kadang-kadang sebab binatang-binatang, pokok-pokok, bukit sekalipun, kalau dikatakan kalau diturunkan Al-Quran kepada mereka, akan hancur bukit. Tidak mampu tanggung, tapi manusia sanggup tanggung. Kalau tersebut sanggup tanggung amanah dalam Al-Quran. Tapi kalau kita tak buat amanah tersebut, maka bermaksud kita telah terjadi salah satu daripada tiga sifat yang disebut oleh Nabi SAW. Salatun min alamatil munafiq, kan? Idza tumina qana. Bila mana diberikan amanah, dia khianat dengan amanah tersebut. Jadi ini amanah yang besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk beramal dengan kitabullah. Kalau keluarga beramal dengan kitabullah, akan lahirkan anak-anak dan juga isteri yang mana akan mengikut kepada kitabullah. Kalau masyarakat yang beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka mereka sudah tentu akan lahir sebagai masyarakat yang akan mampu untuk menjadi seperti mana zaman Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak 100%, tapi maksudnya boleh untuk mencontohi perkara tersebut. Tidak ada hasad dengki, tidak ada pertelagahan sama mereka.
Kalau negara mengamalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu tidak akan berlaku masalah yang besar dalam negara kita. Sebab tu kalau kata kita tengoklah ni, masalah pembunuhan, masalah rompakan dan sebagainya yang berlaku ni, kadang-kadang bila kita tengok baik, rupanya terbelakang kita daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, yang berlaku dalam kes pembunuhan. Antara sebab berlaku pembunuhan yang banyak, kata Nabi Muhammad, adalah kerana terlalu banyak perzinaan yang berlaku. Kerana kita tidak ada sistem untuk nak membendung perzinaan tersebut. Kerana itu berlaku banyak pembunuhan. Apa relatifnya di antara berzina dengan membunuh? Maksudnya kalau dikaji balik, ya memang banyak. Kalau kata orang berzina, kemudian dia buang anak, bunuh. Kemudian Allahumma salli alaihi, masyarakat akan jadi rosak. Dengan sebab banyaknya anak zina, maka masyarakat akan jadi rosak dengan DNA yang diwaris daripada ibu-ibu yang kurang berkembang. Dia akan berkembang jadi tidak elok. Akhirnya masyarakat akan jadi tidak elok. Ini sebab yang Nabi sebut dalam hadis. Okey, mungkin kesimpulan di hujung-hujung ni Ustaz, mudah-mudahan biarlah tahun hijrah, tahun berganti tahun, mudah-mudahan kita semakin kuat dan paling tidak pun dapat membina satu kekuatan lah. Kalau tak lebih semuanya samalah macam umat terdahulu, sikit pun jadilah Ustaz. Sikit pun jadilah. Baik. Jadi yang pertamanya, hijrah Nabi Muhammad SAW ni perlu kita nilai dan perlu kita teliti dengan baik setiap perjalanan yang dibawa oleh para sahabat. Pada permulaan hijrah, Nabi SAW melibatkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang berada di atas tempat tidur Nabi SAW. Berkorban, sanggup berkorban. Jadi kita kena ada pemuda yang seperti ini, yang mampu korbankan jiwa dan raganya untuk Islam. Ya Allah. Siapakah itu? Siapakah pemuda itu? Betul. Jadi kita cari pemuda tersebut. Kita ingin cari pemuda tersebut. Sebab tu disebut oleh sebahagian pemimpin di Indonesia, dan Gus Dur kalau tidak silap saya, ke Soekarno, yang kata kalau ada 10 orang lelaki, rijal, yang dimaksudkan rijal tadi adalah yang benar-benar lelaki, yang mampu untuk nak membawa apa yang aku bawa, kata dia, sudah cukup untuk aku mengubah Indonesia. 10 orang je dia kata, tak perlu banyak. Sayyidina Ali seorang saja sudah mampu untuk membawa ilmu daripada Nabi Muhammad SAW sangat banyak. Ini contoh seorang pemuda yang besar. Sayyidina Abdullah bin Abi Bakr Siddiq, kanak-kanak waktu ketika sebut, tapi mampu menjadi seorang yang menyampaikan berita kepada Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur, setiap malam dia akan keluar ke Gua Sur. Bayangkan berkilometer. Budak kecil saja. Dia mampu pergi ke Gua Sur yang tinggi. Kalau kita orang muda tak mampu naik. Tapi dia boleh naik ke atas bukit tersebut dan beritahu apa yang dibincang oleh puak musyrikin. Dan akhirnya waktu subuh dia akan ada semula di bumi Mekah. Jadi orang tak akan perasan kata dia keluar pada waktu malam. Sayyidatina Asma, yang waktu ketika sebut sedang mengandung 9 bulan katanya, 7 bulan lebih kurang, yang mana ketika sebut sanggup untuk bawa makanan kepada ayahnya setiap hari panjat bukit. Ini peranan seorang perempuan, wanita, untuk dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Ibnu Uraiqi, walaupun dia bukan Islam, tapi dia juga terlibat dalam membantu perjuangan tersebut, menyokong perjuangan hijrah Nabi Muhammad SAW dengan menunjuk jalan. Amir bin Fuhairah, hamba Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, terlibat, walaupun dia orang golongan marhin, golongan bawahan, tapi dia juga terlibat dalam membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh keluarga Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu disebut dalam kitab sirah, keluarga Sayyidina Abu Bakar ni tidak ada bandingan dalam sejarah. Sebab daripada keluarganya, dia, isterinya, anak-anaknya dan seluruh hamba sahayanya, semua sekali terlibat dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Tidak ada sahabat di kalangan sahabat Nabi-Nabi terdahulu seumpama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebab tu kita sedih bila mana ada golongan tertentu yang mengutuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang mengutuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mencaci para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat sedih. Sebab tu perlu kita kembali dan tiru semula sirah perjalanan mereka. Insya-Allah melihat sirah perjalanan mereka ini akan mendapat rahmat dalam kehidupan kita. Banyakkan membaca kitab-kitab dan sirah-sirah mereka. Insya-Allah kita akan mendapat panduan manusia yang terbaik di muka bumi Allah Ta'ala.